Assalamualaikum semua anak-anak tahun 5. Okey, ingat lagi ke saya Mukadimah Aina. Okey, kembali semula kita pada PDPR kali ini. Okey. Antum semua perlu buka buku TKRSM ya. Buku rujukan TKRSM. Okey, pada tajuk Ikhtiar Hidup iaitu unit 7 Ikhtiar Hidup. Okey, semua boleh buka dulu. Buka dulu buku 68. Okey, apa itu ikhtiar hidup? Okey, ikhtiar hidup merupakan keupayaan ataupun keadaan sesuatu itu untuk kita terus hidup. Yang kedua pula, kita boleh diertikan ikhtiar hidup tu sebagai satu usaha yang harus kita lakukan supaya dapat terus hidup ketika hadapi suatu ancaman. Terusnya muka surat 69. Okey, cara ataupun menyediakan sarapan diri dan kumpulan. Okey. Makan survival ni hendaklah dari jenis ringan dan mudah dimasak dan mempunyai kalori yang tinggi. Okey, antara contoh-contohnya yang perlu kita bawa, contoh kalau kita pergi dekat perkemahan ke, okey, yang perlu kita bawa 2 keping coklat, 1 bungkus sup masak segera, contohlah. Kemudian ada 4 sudu oat, kemudian 1 bungkus garam seberat 50 gram. Cara ringkasnya lah untuk kita beri tenaga pada kita lah. Jadi bahan-bahan tersebut perlulah setiap seorang daripada kumpulan kita ni perlu bawa lah. Okey, bila duduk dalam satu kumpulan, okey, semua akan keluarkan makanan tersebut. Okey, sikit-sikit lama jadilah bukit. Ibarat macam tu lah. Okey, bila kita satukan semua akan jadi banyak lah. Seterusnya, teori memasak survival. Okey, memasak ikhtiar hidup kita. Yang pertamanya, peralatan memasak. Yang perlu kita bawa, yang perlu kita ada dalam kumpulan tu, mestilah ada kayu atau ranting, buluh serta bahan api. Okey, B pula contoh masakan survival. Okey, ikhtiar hidup kita contoh masakan selalu dibuat sama ada roti lilit, nasi buluh, maksudnya masak nasi dalam buluh. Kemudian ayam pansuh. Keduanya teori kemah sementara ni. Okey, digunakan atau didirikan apabila keperluan mendesak lah. Contohnya apabila kepanasan, untuk kita berlindung lah daripada panas dan hujan. Okey, selalunya dibuat menggunakan dahan ataupun ranting kayu, daun kayu yang lebar atau akar-akar kayu yang kecil. Surat seterusnya, okey, kita akan mengenali 3 sumber air, iaitu air semula jadi, air daripada tumbuhan, kemudian air melalui binaan. Okey, sumber air semula jadi contohnya air hujan, air laut, air sungai. Okey, yang keduanya pula air daripada tumbuhan, contohnya seperti akar, buluh, air daripada lumut daun. Okey, yang ketiga pula sumber air melalui binaan, contohnya daripada perigi, perangkap uap dan tadahan embun. Kita dapat juga cara untuk kita menjaga kebersihan air. Yang pertama, masak air tersebut. Yang kedua, gunakan ubat pelalih air seperti klorin untuk mematikan kuman. Okay, akhir sekali, cara untuk kita menjernihkan air pula ada 3. Yang pertama, tapis dengan kain. Yang kedua, turas air tersebut dengan pasir. Yang ketiga, heningkan. Apa maksud heningkan? Dibiarkan dalam bekas untuk satu masa tertentu supaya bahan-bahan dalam air mendak. Contoh air tu, contoh kalau air tu ada habuk ke pasir ke, okey, tunggu air tu dia mendak ke bawah. Dalam buku tu juga ada cara-cara serta gambar. Gambar bagaimana untuk tapis air tersebut dengan kain, bagaimana kita nak turas air itu dengan pasir, dan bagaimana juga untuk menghening air. Sekarang tibalah masanya untuk antum semua buka buku aktiviti. Saya berharap antum semua dapat buat latihan pada unit 7, A, B dan juga C. Selamat menjawab. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh terus WhatsApp ataupun Telegram Mukadimah lah. Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.